أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Dan dengki, dendam dan azam atas mengekali maksiat dan sayang dengan barang yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala daripada zakat dan lainnya. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala setengah daripada ma'asil batinah, maksiat batin ataupun dosa batin, dan ia juga dikategorikan sebagai penyakit hati. Jadi barang siapa yang bersifat dengannya, yakni dengan sifat-sifat ini, dan sebagaimana yang kita baca pada pagi ini, sifat dengki. Siapa-siapa pun, siapa saja yang menghidapi dengan penyakit hati ini, yakni penyakit dengki, orang ini dia akan jadi sangat-sangat rugi dari sudut agamanya, dunianya. Mana sifat dengki itu saja, mudarat dia bukan sahaja akhirat, bahkan dunia. Kerana lazim daripada sifat dengki ini, dia tidak akan berhenti. Dia akan jadi, dia bukan semata-mata dengan makna dengki itu saja. Pasti dia akan berbuah dengan buah-buahnya, yakni samarah dia, yakni kenak kepada orang, menzalimi orang lain, menganiayai, menafikan orang, makna berusaha. Kerana daripada kecil-kecilnya ialah dengki itu, maksudnya ialah kita ingin supaya nikmat yang ada pada saudara kita, yakni orang Islam, itu hilang daripada dirinya. Ataupun bahasa Kelantan dia panggil lokoh daripada diri. Semata-mata ada di dalam hati kita keinginan tersebut, yang disebabkan oleh rasa tidak suka, tidak senang hati orang lain itu mendapat nikmat. Kita rasa tak selesa, rasa nak marah, tak sakit hati yang tak pasal-pasal. Pada maknanya kita berdengki ini, maksudnya kita tidak puas hati dengan pembahagian Allah Subhanahu Wa Taala. Tak puas hati dengan pembahagian Allah Taala. Kerana setiap orang yang mendapat habuan apapun itu adalah kismatun min Allah, pembahagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila seorang itu berdengki, bermakna dia tidak puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala bahagikan.
yakni keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu juga bermakna pada i'tiqad dia, makna pada anggapan dia bahasanya Allah Taala itu tidak bijak. Yang kita sebutkan Allah Taala itu sebagai Al-Hakim yang Maha Bijaksana. Jadi apabila kita tidak boleh menerima apa saja yang datang daripada Allah Taala, apapun yang datang daripada Allah Taala, sama ada hukum hakamnya dan segala perbuatan-perbuatannya, termasuklah kismah at-taqsim min Allah, pembahagian Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita tak puas hati, maksudnya ditandai oleh sifat-sifat seperti hasad dengki. Itu menunjuk bahasanya dia tu tak puas hati kerana orang lain dapat lebih baik, lebih banyak daripada dirinya. Yang puas hati dia, yang adilnya baginya ialah dia dapat banyak, dia dapat yang terbaik, orang lain ikut dia lah. Jadi kalau orang itu maknanya dia rasa diri dia, maknanya dia macam mana yang boleh jadi dengki ni. Ada banyak faktor. Namun satu sekali asas dia ialah ajaran benci membenci. Seseorang itu akan lebih mudah berdengki apabila dia benci kepada seorang itu. Kebencian seorang itu kepada seorang yang lain, itu akan memudahkan dia akan tercetus penyakit dengki ini. Sebab itu lawan dia ialah ajaran kasih sayang yang akan menumbuhkan ajaran nasihat. Jadi maknanya biar kita tahu asal dia tu daripada mana supaya kita boleh benteras dia, kita boleh kontrol dia, kawal dia, jangan merebak. Kalau ada sikit-sikit pun kita perubahkan dia baik-baik. Kita suka kalau nikmat yang ada pada orang Islam itu jadi hilang daripada diri. Itu satu benda yang tak sepatut, tak wajar. Sepatutnya orang Islam dia suka, dia seronok, dia gembira kalau orang Islam lain dapat nikmat. Begitulah sepatutnya. Tetapi yang pertama ajaran benci membenci. Itu akan mencambuhkan dan menyuburkan mana ajaran dengki mendengki akhirnya. Dan di antara yang menyebabkan kita berdengki dengan orang lain kerana kita berasa kita lebih baik daripada orang lain, kita lebih mulia, kita lebih bersih. Lalu orang panggil kita tidak suka kalau orang lain itu mengatasi kita ataupun sama duduk dan orang panggil tingginya serta dengan kita. Jadi kita tak boleh. Kalau orang lain itu pun jadi dapat, tak usahkan kata lebih baik daripada kita, mendapat pencapaian yang sama dengan kita pun kita dah rasa tak boleh. Sebab itu adalah hasil daripada sifat ananiah kita, sifat ego kita, rasa hebat kita, takabur kita. Itu yang akan menyuburkan dengki. Apabila kita melihat orang lain juga naik, maka kita mula merasa tidak selesa, rasa terancam. Rasa terancam. Padahalnya qadar, apapun qadar makna pangkat, kedudukan seseorang itu, samalah juga haz, bahagian rezeki ke bahagian rezeki, semua itu adalah keputusan Allah Ta'ala, pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi semuanya dikembali kepada seolah macam kita ni tak puas hati dengan Allah Ta'ala. Yang memberikan kepada kita itu makna tidak sebagaimana yang kita harapkan. Jadi apa yang kita mahu ialah kita mana ada pada tahap lebih tinggi daripada orang lain. Kita ni lebih daripada orang lain. Jadi kalau ada orang yang nak naik juga naik target orang panggil, maka kita tak suka. Sebab itulah Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi menyatakan, bersabda, dabba ilaikum da'ul umam alaikum mana qablakum, mana dabba ilaikum da'ul umam qablakum. Dabba ni maknanya merayak, merangkak, maksudnya menjangkiti kamu. Itu maksudnya. Dabba ni maknanya merangkak. Jadi menjangkiti kepada kamu. Dabba merangkak, merayak, mana berjangkit kepada kamu.
oleh penyakit-penyakit umat-umat yang terdahulu daripada kamu. Apa dia? Nabi menyatakan al-hasadu wal baghdha. Hasad dan juga baghdha, maknanya marah, memarahi di antara satu sama lain. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, la tahasadu wa la tabaghadu. Jangan kamu berhasad-hasad dengki dan jangan kamu bermarah-marahi, benci-membenci. Dan dalam kenyataan yang lain pula, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatum lam taslam minha hadil ummatu." 3 perkara yang mana tidak selamat umat ini daripadanya. Apa dia? Yang pertama al-hasadu, yang kedua ialah wazan, sangka jahat. Mana al-hasad berdengki, wazannu menyangka yang bukan-bukan terhadap orang, terhadap Allah. Wa tiyarata bercending. Bercending makna mengambil sempena jahat. Mana kalau ada bunyi burung begitu, tu ada tu tanda-tanda yang tidak baik umpamanya. Sebab tu dia guna perkataan tiyarah, ambil daripada tayr, mana burung. Jadi makna ini di antara 3 penyakit. Kalau kita kata penyakit tubuh badan ada 3 penyakit, 3 serangkai, penyakit 3 serangkai. Penyakit hati pun dia ada juga yang power-power yang besar-besar. Itulah antaranya ialah al-hasadu. Mana hasad dengki. Dan dalam suatu kenyataan yang lain, Nabi menyatakan ada 6 golongan manusia ni dia masuk neraka dengan 6 sebab. Orang Arab dengan ta'asubnya, raja dengan jurnya, mana zalimnya, mana ketua dengan takaburnya, mana saudagar yakni peniaga-peniaga dengan khianat di dalam urusan perniagaannya. Rasani, ahli-ahli orang panggil rasani, orang-orang hitam, mana orang-orang yang duduk di pendalaman, mereka itu masuk neraka dengan sebab jahil. Itu maknanya setiap kumpulan itu dia dosa yang paling dominan bagi mereka itu sebagaimana disebut tadi. Ulama masuk neraka tak ada dengan sebab lain, melainkan dengan sebab dengki. Sekebal-kebal ulama, ulama adalah orang yang paling kebal daripada maksiat, namun tidak dapat menahani diri daripada terkena juga penyakit dengki. Itu nak ayat kata power tak powernya penyakit dengki. Jadi maknanya ulama dia sama-sama ulama. Dia berdengki ini makna sama taraf. Doktor sama doktor pakar. Dia tidak akan berdengki dengan doktor biasa. HA dia tidak boleh berdengki dengan doktor. Itu tak kena kaedah. Nak berdengki pun dia kena kaedah juga. Jadi orang rendah dia tak berdengki dengan orang tinggi tak berdengki dengan orang rendah. Yang dengki ini dia berlaku sama taraf, sama level, sama kedudukan, sama pekerjaan. Tu. Barulah dia nak jadi berdengki. Jadi maknanya dan yang kita takut ialah hadis yang sangat masyhur, yang biasa kita dengar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ya'kulun narul hataba. Sifat hasad dengki ini memakan hasanat, membinasakan pahala-pahala ibadah kita sepertilah api memakan kayu yang kering. Memakan api yang kering maksud makan, membakar akhirnya habis kayu itu. Itu maksudnya makan. Jadi binasa pahala amal ibadat kita dengan sebab hasad. Hasad dengki. Jadi rugi kita. Rugi, berhasad itu merugikan kerana dia akan membatalkan pahala sedekah kita. Kita akan dibenci oleh manusia. Jadi dengan sebab itu menjadi satu tanggungjawab yang sangat utama kepada kita ialah untuk menjaga hati kita daripada penyakit hasad dengki ini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong kita. Kita berusaha mana intansurullah yansurkum. Jika kamu tolong Allah Ta'ala akan tolong kamu. Maksudnya tolong Allah Ta'ala ialah kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Bila ada usaha daripada kita untuk memperbaiki diri kita, untuk membersihkan diri kita, Allah Ta'ala akan tolong. Tapi kalau kita duduk saja mengharapkan bantuan daripada Allah Ta'ala, itu tidak akan berlaku.
Jadi mudah-mudahan kita mendapat inayah daripada Allah Ta'ala. Maksudnya ialah perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dendam. Dendam kalau kita tak andaikan bahasanya jatuh perkataan dan. Bermakna dendam itu adalah lain. Atau dengki dendam. Dia dendam itu lain daripada dengki sebenarnya. Jadi dendam ini maksudnya kemarahan yang tidak pernah padam-padam. Kemarahan yang disimpan. Kemarahan, maknanya kita tidak padamkan dia dengan air kemaafan. Bahkan dibiarkan dia berada dalam bentuk bara api yang boleh menyala bila-bila masa saja. Dendam itu maksudnya ialah nekat seorang itu untuk membalas kejahatan orang terhadap diri dia. Sebab itu dia disebut dalam bahasa Melayu balas dendam. Mana intiqam, pembalasan. Jadi kita berdendam dengan orang, makna tidak dengan bahawa kita tidak memaafi kesalahannya. Tu. Berdendam itu maksudnya kita tak pernah maaf, makna kita tak maafi dia dan berazam untuk tidak akan memaafkan dia sampai bila-bila. Macam mana pun dia nak balas juga kejahatan orang itu. Kalau ban cacing lagi dia akan cari. Begitulah maksudnya makna dendam. Jadi orang yang berdendam ini maksudnya dia merugikan diri dia sendiri. Karena hatinya masyghul, sibuk dengan memikiri macam mana cara untuk membalas dendam terhadap orang yang didendam itu. Marah itu adalah api yang menyala-nyala. Yang marak menyala. Yang boleh membakar apa saja. Dendam adalah kemarahan yang diperami, yang disimpan dalam bentuk bara api. Bara api itu ada dan dia akan menyala bila-bila masa saja. Seperti ada angin yang kuat ataupun kepanasan, cuaca yang sangat panas. Dia sudah ada bara api, lalu dia akan semakin membara dan akhirnya dia akan nyala. Itu makna dendam. Menyala itu, maksudnya ialah dia akan bertindak untuk membalaskan apa yang orang buat kepada dia. Jadi apabila kita ada dendam kesumat, itu bahasa Melayu dia tambah lagi. Dendam kesumat ini, kita tidak ada kerja lain. Makna hati kita sibuk sahaja memikiri macam mana kita nak balas dia. Kita akan cari jalan. Akhirnya kalaupun kita sembahyang, kita tak boleh nak jadi khusyuk. Kerana benda tu akan difikirkan dengan secara sangat serius. Apabila seorang itu bersifat dengan dendam, makna dia sangat nekat, berazam. Jadi maknanya ini adalah suatu sifat yang orang panggil merugikan kita. Sunnahnya ialah Nabi tidak berdendam dengan umat. Nabi sentiasa memaafkan umat. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik. Ketika di dalam peperangan Uhud, Nabi tersakiti oleh sikap sebahagian daripada sahabat, khususnya tentera ataupun askar pemanah yang berada di atas bukit pemanah. Mereka terperdaya dengan tipu daya musuh dengan meletakkan barang-barangan. Mana harta benda itu maknanya dihimpunkan di bawah bukit sana. Begitu tentera pemanahnya yang sudah dipesankan oleh Nabi SAW. Kamu jangan turun daripada bukit ini sehingga saya yang mengatakan kamu boleh turun. Tetapi mereka apabila dah musuh melarikan diri, begitu keadaan sangat hening, musuh mengumpan dengan harta benda. Lalu mereka akhirnya turun untuk mengambil harta itu. Dan akhirnya tentera musuh sudah mengintai masa untuk mengambil alih bukit pemanah itu. Dan tentera Islam orang panggil berdepan dengan tamparan yang sangat hebat. Dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam memang sangat begitu terdedah kepada ancaman ataupun risiko nyawa. Begitu ada beberapa orang sahabat yang begitu segera menangani masalah ini, segera melengkungi Nabi dengan tubuh badan mereka menjadi perisai kepada senjata-senjata musuh. Jadi Nabi itu maknanya dia ialah seorang ketua pemimpin bila anak buah mana tak dengar kata, tentu itu sangat menyedihkan.
Namun Nabi tetap saja bergaul dengan mereka ini dengan cara yang lemah lembut, meneguri dengan cara lemah lembut. Begitu Allah Taala menyatakan fabima rahmati minallah, maka kerana nikmat, kerana rahmat daripada Tuhan kamulah kamu dapat berlemah lembut dengan anak buah kamu, sahabat-sahabat. Jadi fa'fu anhum, Allah Taala menyatakan, maka maafkanlah daripada mereka, wastaghfir lahum, dan tolong ucap istighfar untuk kesalahan mereka itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wasyawirhum, dan mesyuarahlah mereka itu fil amri pada pekerjaan, maksudnya ambil kira lagi pandangan mereka. Walaupun mereka telah melakukan kesalahan, bukan bermakna mereka perlu di-reject. Itu yang berlaku pada kita. Kita mudah buang orang. Nabi tidak. Nabi masih lagi mengira pandangan mereka. Untuk perkara-perkara yang besar yang di kalangan mereka, siapa saja sahabat itu yang mempunyai kebakaran kemana, maka perlu ditanya kepada dia. Jadi mesyuarah akan mereka, walaupun mereka melakukan kesalahan pada boleh jadi mereka itu insaf dah sekarang, maka kamu boleh berjemuk kira. Jadi kalau kita tiru sunnah Nabi ini, makna kita tak akan jadi dendam. Dendam kasumak yang kita simpan dalam hati kita, kita nak marah. Dan akhirnya maknanya benda tu, dia akan bila dia ada kuat-kuat sangat, dia akan mencetuskan tindakan-tindakan yang sangat dahsyat. Kerana dendam itu makna tindakan yang berasas kepada dendam itu adalah hakikatnya ialah marah. Tindakan yang didasari oleh sifat marah. Sebab itulah maknanya kita kena belajar untuk memaafi orang lain, menyirami mereka dengan air kemaafan. Itu dendam. Kemudian kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, dan azam atas mengekali maksiat. Dia berazam untuk terus-menerus melakukan maksiat. Itu dosa hati. Maksudnya dia tidak pernah rasa menyesal, tidak pernah rasa bersalah di atas perbuatan melakukan dosa-dosa itu. Walaupun dosanya besar sekalipun. Dan dia tidak bercadang pun untuk berhenti daripada maksiat. Maksudnya berazam untuk meneruskan apa-apa saja maksiat. Maksiat yang zahir ke batin kau tak kira. Dia nak teruskan kerana dia belum bersedia lagi untuk berhenti daripada melakukan maksiat itu. Itulah hakikatnya. Dia tak mau orang panggil berhenti daripada kerana ada sesuatu. Dengan melakukan maksiat itu dia dapat meraih beberapa keuntungan dan kepentingan duniawi. Begitu dalam Islam kita, kalau keuntungan kebaikan itu hasil daripada maksiat itu tak boleh. Apapun, walaupun dengan niat yang baik, maksudnya mana niat yang baik itu misalnya untuk menolongi orang ke, tapi dengan terpaksa wasilahnya maksiat, tak boleh. Berazam untuk terus menerus melakukan maksiat. Itu setengah daripada dosa besar. Itu setengah daripada dosa. Setengah daripada dosa juga. Dosa hati. Jadi apa yang menyebabkan dia berazam untuk meneruskan maksiat itu? Kerana dalam hatinya dia masih ada selera kepada maksiat, masih lagi berkenan. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala, jadi berazam untuk terus menerus mengekal di atas maksiat. Sebab apa? Sebab maksiat itu masih lagi nampak cantik kepada dia. Sebab itulah dia panggil, dia ada muqaddimah dia. Muqaddimah kepada mana? Apakah perkara yang kita perlu? Ialah tarbiyah diri kita untuk membenci maksiat. Bagaimana nak jadi benci kepada maksiat? Mengetahui hakikat diri maksiat itu apa dia. Mengenali hakikat maksiat itu apa dia di sisi Allah Ta'ala, di sisi Rasulullah, macam mana ia, dan mudarat dia. Maksudnya dengan sebab maksiat itu akan orang panggil mempersiapkan diri kita untuk menerima azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi melihat dengan hakikatnya maksiat itu apa dia, barang yang molek ke ataupun barang yang buruk, itu akan membantu kita untuk tidak lagi untuk berazam mengekali di atas maksiat, bahkan
bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bertaubat itu ialah berazam untuk meninggalkan maksiat. Hak ni mengekali maksiat. Itu lawannya. Jadi itulah maknanya di dalam kehidupan kita zaman sekarang ini yang terdedah kepada kemudahan-kemudahan untuk melakukan maksiat. Kita perlu kepada penjanaan kepada kuasa, tenaga, iman kita. Lebih mantap. Sebab itulah kita kena belajar ilmu akidah tauhid. Seterusnya, dan sayang dengan barang yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala daripada zakat dan juga lainnya lain daripada zakat. Sayang dengan barang yang diwajibkan. Artinya maksudnya membawa kepada kedekut syuhun. Mana syuhun yang Nabi sendirinya menyatakan, orang panggil syuhun itu salah satu daripada 3 perkara yang boleh merugikan kita. Muhlikat. Yang membinasakan. Dalam satu hadis yang juga agak masyhur, hadis ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 muhlikat. 3 perkara yang boleh membinasakan. Yang pertama, syuhun muta', kedekut yang diikuti akan dia. Jangan itu ada dalam diri kita ada sifat kedekut. Tapi jangan kita turut makna jangan turutkan kedekut kita saat ni. Maksud jangan turutkan kedekut itu maksudnya kita wajib kena lawan, kena mujahadah lawan. Lawan dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu bahasanya tindakan kita ini akan merugikan kita. Jadi, makna kedekut sehingga kan Allah Ta'ala sendiri menjadikan keselamatan kita daripada sifat kedekut ini ialah sebagai tangga kejayaan. Dalam surah An-Najmi antaranya dan juga surah-surah yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa-siapa dia yang dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada sifat syuhnya. Syuh itu maksudnya syahihun. Orang yang ada sifat syuh, zu syuhin ini, dia panggil syahihun. Mana orang yang ada sifat-sifat yang keji. Sifat-sifat yang keji, itu jadi mudarat. Jadi kalau jadi mudarat, kita kena pisahkan daripada, asingkan daripada diri kita sendiri. Jadi maknanya ialah sayang dengan barang yang diwajib oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada zakat. Tak keluar zakat kerana sayang. Kerana merasakan itu adalah miliknya. Dan kita ingat bahasanya segala sesuatu yang kita capai, kita dapat, kita peroleh, kita rasa di atas dunia, semuanya adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena guna juga hakikat. Untuk mencegah penyakit-penyakit hati. Penyakit batinah. Atau makna dosa hati. Jadi maknanya kita mujahadah lawan dengan ayat Quran, lawan dengan hadis-hadis yang menyatakan tentang kelebihan bersedekah. Apa itu sedekah? Apa itu infak fi sabilillah? InsyaAllah kalau kita faham itu, tidaklah kuat sangat. Kefahaman kita terhadap segala perkara ini, itu akan mengurangkan. Orang panggil segala unsur-unsur yang tidak baik. Seperti saat inilah kedekut. Dan sehingga firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, itu berkaitan dengan orang yang kedekut. Karena apabila umat Islam kedekut daripada infak fi sabilillah, maka susahlah perjalanannya. Mana perjalanan payah. Jadi makna sayang yang membawa kepada jadi kedekut. Kita ni ditabiatkan sayang dengan harta benda kita. Jadi itu semua daripada maksiat batin. Maka kita cara di antara caranya kita kenali apa dia yang dikatakan sebagai kedekut itu, dan apa dia punya akibat buruk daripada itu. Allah Ta'ala menyatakan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campurkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Secara khususnya, sabab tu ialah berkaitan dengan sifat kedekut. Kalaulah semua umat Islam itu kedekut, bermakna kita tak dapat menikmati, mengecapi
kemajuan-kemajuan dalam agama yang ada pada masa kini, ada pada masa sekarang ini. Jadi maksudnya sifat kekerasan itu adalah suatu perkara yang membahayakan diri kita. Bahaya. Dia merugikan makna diri orang yang sayang kepada makna merugikan pada agama. Agama kerana makna pada zaman kita sekarang apapun ekonomi. Duit pitis. Sebagaimana musuh Islam itu mempunyai dana yang sangat banyak. Mana musuh-musuh di luar Islam dan di dalam Islam, mereka ada dana yang sangat banyak. Dengan sebab itu mereka mewah melakukan gerakan-gerakan untuk orang panggil mengkristianisasikan makna umat Islam. Berbeza dengan kita umat Islam tak begitu aktif untuk beramal dengan amal Islam. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala, dan seterusnya ialah jahat sangka dengan makhluk. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhann inna ba'da dhanni ism. Wahai orang-orang yang beriman, jangan wahai orang-orang beriman, jauhlah diri kamu daripada kebanyakan daripada sangka-sangka. Jauhkan diri kamu daripada kebanyakan sangka-sangka. Kerana sebahagian daripada sangka itu adalah dosa. Dan itulah hakikatnya. Di antaranya ada guru yang menyatakan bahawasanya kebanyakan daripada sangka-sangka kita. Kenapa Allah Ta'ala guna perkataan kathiran minaz-zon? Sedangkan maksud ayat ini ialah minta kita orang beriman menjauhi daripada mana jahat sangka. Su'uzon. Jangan kamu bersangka dengan sangkaan yang jahat. Tapi mengapa di dalam ayat ini Allah Ta'ala menggunakan perkataan kathir? Kathiran minaz-zon. Hendaklah kamu menjauhi daripada kebanyakan daripada sangka-sangka. Kerana dia ada noktah yang lain pula. Iaitulah Allah Ta'ala larang daripada kebanyakan sangka-sangka kerana kebanyakan daripada sangka-sangka itu ialah su'uzon. Mana jahat sangka. Seumpama kalau kita misalkan dalam satu masa kita ada 10 sangka. Satu saja sangka baik kita terhadap orang. Yang 9 itu semua sangka tak baik. Maksudnya dalam ayat ini Allah Ta'ala minta kita berhati-hati. Berhati-hati supaya kita tidak jatuh di dalam su'uzon, mana jahat sangka. Kalau kita nak bersangka, kita beringat. Kita fikir elok-elok adakah sangkaan kita itu tidak melibatkan dosa ataupun macam mana. Kerana dia biasanya dia akan jadi kebiasaan kita tu. Jadi kebiasaan kita untuk berjahat sangka dengan manusia. Dan memang kita ditabiatkan. Kita ditabiatkan, dinalurikan, dicenderungkan kepada bersangka jahat kepada orang lain, bersangka baik kepada diri sendiri. Pada pandangan mata kita, kita sangat sempurna, sangat elok, tidak ada kurang dan cacat celahnya. Sebab itu agak sukar untuk kita itu mengenali. Untuk kita mengetahui keaiban yang ada pada diri kita sendiri. Sebab itu salah satu daripada orang yang Allah Ta'ala nak berikan kebajikan yang banyak ialah wabassarahu yubah. Dia dapat melihat keaiban diri dia. Yang itu akhirnya membawa kepada dia tu boleh memperbaiki, berusaha, sekurang-kurangnya berusaha, dia mengakui, sekurang-kurangnya mengakui segala kekurangan dan kesalahan dan akhirnya berusaha untuk memperbaikinya. Kita dinalurikan pada dasarnya mudah untuk bersangka jahat kepada orang lain dan bersangka baik kepada diri sendiri.
Susah untuk kita tu mengetahui, bahkan apabila dinyatakan kepada kita melalui orang lain, kita akan menafikan sekeras-kerasnya. Bahawa tindakan kita itu adalah mana baik itu bersangka jahat kepada kepada orang Islam, mana bersangka jahat kepada orang yang mastur, orang yang malu, tahu ada harga diri maksudnya dia rasa malu, maksudnya sesuatu yang kita rasa malu kalau kita buat, sama ada yang berdosa ataupun tidak berdosa. Jadi kita sangka baik kepada diri sendiri. Jadi sangka baik kepada diri sendiri itu tidak baik. Sebab kita akan rasa kita baiklah. Kita tidak ada kesilapan. Jadi sangka jahat, mana kita melihat orang ini, mana kita mula bersangka. Tengok orang pakai semak-semak, itu kita sangka tidak baik. Kita sangka dia tu ada tu. Kita melihat orang yang pakai pakaian maknanya berseloyo, kata orang Kelantan, berseloyo. Tidaklah, makna kita menyangka bukan-bukan juga. Jadi kita tu jangan orang panggil suka menyangka, menganggap dia orang lain tu sama seperti itu dia panggil bersangka jahat, mana jahat sangka dengan makhluk-makhluk selain daripada Allah Ta'ala, dan menghinakan dia makhluk. Menghinakan makhluk. Sama ada dengan perkataan ataupun dengan bahasa isyarat. Mana tubuh badan. Atau mana menghinakan orang lain, mana menghinakan dia dengan ketiadaan jalan syarak. Menghinakan makhluk lah, menghinakan makhluk. Dengan ketiadaan jalan syarak, mana yang tak diizinkan pada syarak. Ada juga boleh menghinakan orang dengan izin syarak. Dan mana izin syaraknya perkara-perkara maknanya jahat sangka kita kepada orang yang ahli maksiat dah. Dipanggil mu'lin, orang yang menzahirkan maksiatnya. Itu makna menghinakan manusia dengan kata-kata, ikutlah dengan perbuatan aksi ke, tak boleh. Yang tak diizinkan oleh syarak. Dan memudah-mudahkan dengan maksiat juga. Setengah daripada maksiat batin juga ialah bermudah-mudah dengan maksiat. Bermudah-mudah anggap mudah, tak rasa takut. Tak rasa takut dengan melakukan maksiat itu ancaman daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudah ya. Alah makna dosa kecil sahaja. Itu di antara. Kita anggap itu dosa kecil. Bermudah-mudah dengan maksiat, mana tidak menjaga diri. Tidak bermujahadah. Mudah-mudah saja melakukan maksiat. Dengan tidak ada rasa bersalah. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala, makna dengan itu maknanya secara sebahagian daripada senarai dosa-dosa kecil, mana dosa-dosa hati, maksiat batinah. Jadi selain daripada ini yang disebutkan di sini masih banyak lagi. Ini di antara yang besar-besar, yang power-power, dan sebahagian daripadanya itu yang boleh merobohkan binaan pahala yang kita telah himpun dengan sekian lama. Jadi dengan sebab itulah maksudnya kita perlu orang panggil berhati-hati di dalam melakukan amal Islam. Maknanya kita bersungguh-sungguh untuk membersihkannya daripada penyakit-penyakit hati ini. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala. Seterusnya kita berpindah kepada pelajaran yang seterusnya. Kata mu'allif kita rahimahullah ta'ala. Dan wajib
memeliharakan anggota daripada segala maksiat. Yakni maksiat yang zahir pula. Maka setengah daripadanya ialah makan riba. Maksiat-maksiat yang zahir pun juga itu untuk kita orang panggil pastikan diri kita ni dapat melaksanakan tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mengkhianati perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di alam zahir dulu kita mengaku Allah Taala sebagai Tuhan. Bermakna kita menyanggupi untuk melakukan apa sahaja untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setengah daripadanya memeliharakan anggota daripada segala maksiat anggotalah. Maka setengah daripadanya ialah makan riba. Makan riba. Ini suatu isu yang sangat besar sebenarnya. Fitnah akhir zaman. Hanya menuntut kehati-hatian daripada kita. Berhati-hati dan juga kesungguhan. Kesungguhan. Kena ada orang panggil maknanya kesungguhan, nekat yang kuat dan mengetahui. Maknanya makan riba itu sendiri kita kena tahu apakah makna riba itu. Supaya tidak berlaku dalam transaksi kita itu maknanya perkara yang melibatkan riba. Maknanya makan dengan tidak sebenar lah. Makan riba ni. Jadi apa saja perkara yang terlibat dengan riba ini. Apa yang disebut dalam kitab-kitab mereka makna katibnya, penulisnya, semua orang yang terlibat. Itu dikirakan makan riba. Makan riba itu makna setengah daripada dosa yang besar. Yang wajib kita jauhi daripada dia. Di akhirat kelak Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran bahasanya orang yang makan riba ni dia bangun seperti orang mabuk. Kemabukan. Riba ini menjadi satu fitnah yang besarlah dalam kehidupan kita sekarang. Jadi kalau kita tidak berhati-hati agak payah untuk lepas daripadanya. Dan riba ini kita kena mengaji fiqh dengan bahagian-bahagiannya. Dia ada bahagian-bahagian riba. Konsep yang paling mudah riba ini ialah itu konsep dia yang paling basic. Salah satu daripada bahagian riba dia konsep dalam bab hutan. Berlaku dalam bab hutan bahawa disyaratkan ada bayaran secara lebih daripada apa yang dihutangi. Dibuat syarat di dalam akad itu yang jadi riba. Tapi itu bergantung kepada akad kita lah. Dan minum minuman yang memabukkan. Minum minuman yang memabukkan. Ataupun sesuatu minuman yang kita sudah tahu dah dia tu akan memabukkan. Jadi kalau kita sudah tahu suatu mabuk itu dah dia sengaja untuk jadi mabuk. Jadi meminum khamar itu disebut oleh Nabi sebagai ummul fawahish. Ummul fawahish makna ibu bagi segala fawahish perkara yang keji. Kerana dengan dia akan membawa kepada kefasadan yang berterusan berambil-ambil. Berangkai-rangkai. Asalnya daripada
minum minuman yang memabukkan, arak ataupun lain daripada arak, tak kira lah. Jadi maknanya minum minuman yang memabukkan, minuman keras. Apabila orang meminum arak ini menyebabkan akal fikiran dia itu akan jadi kucar kacir, tidak teratur. Dengan sebab itu dia tak boleh berfikir dengan waras, dengan baik. Itu haram dia kerana dia memudaratkan tubuh badan, memudaratkan akal fikiran. Maknanya wajib di atas diri kita, menegah diri kita daripada mencapai minum-minuman. Minum minuman yang memabukkan seperti arak dan juga lain-lain. Arak itu dipanggil khamrun, mana khamar. Sebab dia menutupi akal fikiran kita daripada berfungsi. Setelah manusia ini jadi mabuk, maka akal fikiran dia tidak berperanan, tidak berfungsi. Dan itu akan membenarkannya untuk melakukan kefasadan-kefasadan yang jauh lebih besar. Cukuplah bagi kita seperti kisah yang berlaku kepada seorang ahli ibadat. Suatu ketika dulu yang dinamakan dia sebagai Syekh Balsisa. Diuji akan dia dengan syaitan yang menyamar sebagai abid, orang yang ahli ibadat. Melakukan ibadat di balasah surah tempat Syekh Balsisa buat ibadat. Syekh Balsisa ni dinobatkan orang paling rajin melakukan ibadat. Tiba-tiba mari ada orang lain yang nampaknya mengatasi, adapun Syekh Balsisa itu dia kena makan, dia kena tidur, dia kena minum, kena kotak hajat. Jadi apabila sang abid yang baru datang ini tak berhenti radu melakukan ibadat terus-terusan, itu mencetus dalam hatinya untuk bertanya kepadanya, apakah rahsia di sebalik kekuatan kamu? Itu peluang bagi syaitan untuk nak menipu daya. Jadi syaitan mengatakan, bahasanya, dulu aku ni maknanya buat maksiat yang besar lebih daripada kamu ini lagi. Maka dengan sebab itu aku rasa sangat bersalah dan menyesal, sehingga itulah kekuatan yang menjadi tunjang kepada aku ni boleh menjauhi daripada segala maksiat. Begitu katanya syaitan, maka tertipu dayalah oleh Syekh Balsisa. Lalu dia menanyakan kepadanya, baiklah kalau saya nak jadi macam awak, macam mana? Awak kena buat maksiat jugalah, buat dosa yang besar. Apa dia? Awak buatlah makna dosa-dosa yang besar, tak kira lah apa pun. Maka pada fikiran Syekh Balsisa, dia betul untuk buat maksiat, tapi jangan melibatkan manusia yang lain, makhluk yang lain. Jangan memudaratkan orang lain. Mencuri, merabuk, itu melibatkan orang lain. Ada pasal-pasal. Jadi dia punya fikir, apa dia yang tidak ada kaitan dengan manusia. Kalau dia buat dosa itu, makna dia tidak ada kaitan dengan manusia yang lain. Kalau berzina, anak orang, adik orang, tak boleh. Jadi semua yang lain itu maknanya dia faham, maknanya dia tak boleh lakukannya. Jadi maknanya Balsisa saat itu bila dah begitu dengan syaitan saat ini yang mencadangkan dia buat satu maksiat yang tidak ada kaitan dengan manusia yang lain. Ialah minum arak. Lalu dia pun bersetuju, dia pergi ke bar tempat orang panggil jualan arak-arak. Jadi dia terus minum di situ. Begitu habis segelas ditambahi 2 gelas sehingga dia betul-betul mabuk. Bila dia dah begitu jadi mabuk saat itu, maka dia mendatangi perempuan untuk melakukan hubungan. Jadi berlakulah.
Itu daripada seorang yang abid. Dan bukan setakat itu saja. Akhirnya dia sanggup menundukkan sedikit kepala. Tanda dia menyembahkan. Maknanya. Menyembah syaitan. Syaitan pada akhirnya mengambil kesempatan yang terbaik. Ketika makna Syabal Sisa akan dihukum mati. Sebagai yang panggil kisos daripada dia membunuh. Itu. Maksudnya dia berzina mula-mula. Dia berzina. Kemudian dia jadi malu bila dia dah sembuh daripada kemabukannya, dia rasa malu, maka dia terpaksa dah bunuh perempuan itu. Kalau tidak pecah temelan, makna malu besarlah dia kerana semua orang duk puji dia selama ini. Maka sanggup dia bunuh. Dan untuk menutupi rasa dia maknanya, susu pun. Untuk menutupi orang panggil rasa dia melakukan zina itu satu aib yang sangat besar disebut kepada dia ahli ibadah. Dianya orang ahli ibadah. Jadi akhirnya dia bunuh sampai peringkat bunuh. Itu dengki. Jadi dengki itu sampai peringkat maknanya orang panggil dia tu bunuh. Jadi itu hasil daripada apa dia? Rintitan daripada minum arak. Yang menyebabkan orang panggil tidak ada orang panggil peranan daripada akal jadi tak waras dia. Yang seterusnya ialah dan makan harta anak yatim. Itu dia. Makan harta anak yatim itu satu hal yang besar. Anak yatim ini ialah makhluk yang begitu dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Kerana Nabi sangat-sangat memahami. Nabi sangat-sangat memahami perasaan anak yatim macam mana. Kerana Nabi sendiri adalah anak yatim. Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Kerana bapaknya sudah meninggal dunia. Semasa di dalam kandungan. Dia berada dalam kandungan lagi. Maknanya makan harta anak yatim. Jadi Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam begitu memberi perhatian. Sehingga dalam suatu hari itu Nabi menyatakan apabila kita berjumpa dengan anak yatim kita gosok usapkan kepalanya. Anak-anak apabila diusap kepalanya dia rasa disayangi. Tapi kalau orang biasa, orang dewasa tak boleh. Tu akan dikasari tu. Makan harta anak yatim di dalam Al-Quran Allah Ta'ala memberi ancaman. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim itu secara zalim, bermaknanya ada juga boleh makan tapi bil ma'ruf. Bagi orang yang miskin, orang kaya tak boleh ambil dah. Mana sebagai orang panggil imbalan kepada dia menjaga harta itu. Qadar kecukupannya. Boleh. Tu. Dan begitu dalam surah An-Nisa banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan itu ialah berkaitan dengan anak yatim. Dan anak yatim ni makna dia belum balik lagi. Bila belum balik, al-maklum sajalah. Tu. Anak yatim ini tidak boleh diberikan kepadanya harta benda dia sendiri untuk diuruskan sendiri olehnya. Dia perlu dijaga. Setengah daripada dosa besarlah makan harta anak yatim. Jadi anak yatim ini dia kena ada wali. Mana lantik wali untuk menjaga harta benda dia. Wali itulah yang bertanggungjawab untuk menguruskan harta dia. Selagi dia belum balik dan belum diuji tentang Rashid,
cerdik dalam bab pengurusan harta. Begitu sentiasalah kita kena bayang. Apa nak? Masuk perlu diuji dulu tahap pemikiran, kematangan fikiran mereka itu. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Jadi setelah sampai usia yang patut, dibalik dan ditanyakan, diujikan anak yatim ini tentang sifat rushd. Jadi kalau kamu sudah merasai ada pada diri sifat rushd, maka berikanlah apa lagi? Berikanlah hartanya sendiri untuk dia uruskan sendiri. Harta dia. Jadi yang menjaga harta anak yatim itu kadang-kadang kaya, kadang-kadang tidak. Yang kaya haram mengambil langsung. Itu masuk dalam kata tadi dah. Kalau yang fakir miskin, tengoklah keadaan dia. Mana dibolehkan berkode. Wali saat ni dia boleh mengambil kadar kecukupan dari mana daripada hartanya yatim, yang mana wali yang miskin, yang fakir. Ada kalau wali itu kaya dah tak boleh, haram dia mengambil sedikit pun. Dan seterusnya ialah memakan tiap-tiap barang yang menharam oleh Allah Taala makannya. Apa-apa saja. Makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala memakan akan dia. Kita baca situlah ila akhir. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-sawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra sabin wa tabatas siddiqin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.